Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazirah. Untuk kali ini nak kongsi tips ataupun tentang cara ni untuk dua-dua sama ada untuk fotografer dan juga klien lah memilih studio fotografi yang bagus dan juga untuk studio fotografer juga yang mana baru buka studio fotografer, terutamanya adik kakak yang baru-baru ni. Tips lah sebagai panduan untuk memilih lighting yang sesuai untuk studio. Sebab sekarang ni kalau kita tengok di IG terutamanya cukup banyak studio fotografi yang boleh katakan tumbuh macam cendawan ni lah, sama ada di KL ataupun di seluruh Malaysia lah kan. Sebab harga barang-barang studio ni, terutama lighting ni, dah boleh dikatakan agak murah lah berbanding dengan 30 tahun dulu lah. Murah tu maksudnya sepatutnya harga tu untuknya murah tu dalam maksud lain sepatutnya lah kan mas. Bila dah macam peningkatan harga barang lah kan, bila dah naik tahun 20 tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan sepatutnya harga sekarang lagi tinggi. Tapi sekarang ni lebih mudah untuk orang buka studio, jadi ada setengah tu tak mementingkan kualiti ataupun tak tahu macam mana nak set up studio. Baru-baru ni saya ada dapat satu email lah, sebelum ni saya dapat satu email message lah daripada Facebook. Dia tak puas hati tentang yang saya share di Facebook ni pasal gambar studio. Tapi sebelum ni saya nak share, ada satu email juga, message daripada Facebook. Dia dah hire satu fotografer ni untuk shoot gymnasium lah. Taklah besar mana gymnasium tu, untuk yang jenis basikal tu jenis trekking basikal, berkayuh basikal dalam gymnasium tu. Dia besar tu, tak besar sangat lah, mungkin dalam 20 orang, 30 orang satu sesi tu boleh. Bila dia tunjuk gambar kat saya, dia sebenarnya nak hire saya. Dia kata, bang, boleh tak shoot gambar gymnasium baru buka ni, saya nak buat promosi, dia kata kan. Dia dah hire orang, tapi hasil dia tunjuk lah kat saya. Dia bagi saya satu Google link, saya buka tengok kan. Gelap tu maksudnya macam dia shoot gambar gymnasium tu. Ni gambar gymnasium ni ada orang lah, mungkin dia dah dipanggil dia punya staff ataupun dipanggil siapa saja ahli-ahli membership gym tu datang tengok untuk penuhkan ruang dalam gym tu untuk sesi foto. Dan bila saya tengok gambar tu, saya agak dia hanya menggunakan satu flash je untuk shoot gymnasium tu. Maksudnya yang sharp, bukan yang sharp, yang terang bahagian depan saja, yang mana dekat dengan kamera lah. Yang belakang-belakang tu gelap, nampak orang tapi gelap lah. Maksudnya dia pakai macam tu saja. So bagi saya memang, kalau saya tengok pun kecewa lah kan. Saya tak tanya pula dibayar berapa benda tu kan. Cuma bagi saya lah, kalau jurufoto bila tengok keadaan macam tu, jurufoto yang bagus lah, maksudnya bila dia tengok dibayar ataupun ada klien yang upah dia tu panggil untuk shoot satu benda tu, contoh macam gym, nak tengok access tu, tengok keadaan gym tu kan, dia dah boleh kira-kira dah, ini aku kena pakai at least 3 lampu ataupun 4 flash ke 5 flash ni untuk terangkan semua ni kan. Calculate, tunjuk dekat klien, cakap saya boleh shoot benda ni tapi harga dia sekian. Kalau klien kata boleh tak kurang lagi, dan orang kata janganlah kita semata-mata nakkan job tu, kita kata tak apalah, klien bagi murah je, kita pakai speed light cukup lah kan. Jadi hasilnya mengecewakan klien lah. Maksudnya benda tu kita kata dekat klien, okay, kalau nak gambar macam ni, nak terang semua konsep-konsep macam ni, saya perlukan bajet lebih kurang, bukan bajet lah, maksudnya anggaran kos untuk syuting ni sekian rate lah kan. Pasal mungkin kita nak perlukan hire ataupun perlukan pembantu tambahan 2-3 orang pembantu tambahan untuk buat lighting sana sini, staff lah kan, staff yang menolong kita untuk buat lighting sana sini, dan nak jaga position orang-orang dalam tu, dan banyak lagi lah kan, kos sewa flash extra kalau perlu kan. Tunjukkan kos tu. Kalau klien tu kata bajet dia banyak ni, cakap lah, minta maaf lah, kami tak boleh buat lah, pasal kalau buat pun hasilnya tak akan memuaskan hati lah kan. So dia nak cari orang lain, tak apalah, cari orang lain. Maksudnya jangan kita buat ala kadar lah, semata-mata nak dapatkan job tu. Jadi memang jadinya macam ni lah, klien buat tak puas hati kan. Klien pun silap juga, tanya betul-betul lah, ataupun tak tahulah mana satu silap kan. Tapi yang pasti klien dia tak puas hati lah. Gambar dekat 100 shot kot, ada medium close up apa semua, yang dah rata-rata boleh saya katakan memang gambar tu kalau nak gunakan untuk tujuan publication ataupun promotion memang tak sesuai lah. Nampak orang kata tak menarik untuk dilihat dan not inviting sangat lah. Orang boleh tengok, kalau buat brochure gambar tu, tengok kurang menarik lah kan, gambar gym tu. Dan satu lagi saya dapat gambar, diorang musim-musim perayaan ke hari raya macam tu kan, datang ke studio shoot. Maksudnya dah lepas shoot baru dia mesej saya, bang, gambar ni macam mana, boleh tak diselamatkan? Dia kata, gambar kenapa? Saya pergi satu studio ni ambil gambar hari raya kan, ada satu family dalam 7 orang.
Bila dia dapat, dia kata gambar tu noise. Bila zoom, pecah gambar tu, dia kata kan. Banyak noise, dia kata. Lighting pun tak cantik. Dia sembang dalam Facebook kan. Dalam message lah kan, private message kan. Saya cakap, macam mana saya nak tengok kan. Macam mana saya nak tahu gambar tu okey ke tak okey kan. Saya minta dia hantar sekeping 2 gambar. Dia tak hantar sekeping 2, dia bagi Google link terus gambar dia dapat tu. Saya buka, saya tengok. Nampaklah metadata dia kan. ISO yang digunakan adalah ISO 1600. Paling rendah pun ISO 1000. Banyak-banyak 1000. Saya tengok, mungkin mula-mula saya mungkin agak fotografer ni ada 1-2 shot tu dia tersalah setting ke apa, mungkin ada 2-3 shot lain tu. Mungkin yang shot-shot lain tu okey. Saya random lah, saya ambil gambar first, tengah, lepas tu last kali. Memang itulah ISO yang digunakan. 1600, 1000, 1600, 1000. Lepas tu saya tanya klien tu balik, dia studio ni ada pakai flash tak? Ada. Flash macam mana? Yang besar. Saya tanya, softbox dia agak-agak besar mana kan? Berapa kaki ke, berapa agak-agak lah besar mana. Dia kata tak ada softbox bang. Dia kata pakai flash biasa. Flash biasa. Saya tanya balik kan dalam message tu, flash ni lah. Flash yang atas kamera tu, yang macam ni lah. Speedlight. Speedlight ni dia tak cukup terang tu untuk group foto tu. Kalau untuk portrait, single headshot, memang okey lah. Tapi kalau untuk kita buka studio fotografi yang kadang-kadang mungkin lebih daripada 10 orang pun datang, memang tak cukup lighting. Dia dah lah pakai ni direct flash ni, mungkin dia bounce ke apa, ada 2 kiri kanan, itu saja. Memang benda tu tak cukup lah. Dari segi setup studio tu memang saya tengok memang dah cantik dah kan, dengan tema hari raya semua. Cuma tu lah dari segi exposure tu memang teruk lah benda tu kan. Jadi tak sepatutnya macam tu lah. Sebab biasanya kalau orang memilih untuk pergi studio ni, dia harapkan hasil kualiti yang tinggi lah, yang sangat tinggi lah maksudnya. Kalau tak, pasal studio ni environment persekitaran yang terkawal tau. Kita boleh control lighting kita boleh control ISO, kamera semua, dia terkawal. Pasal kalau kita nak gambar biasa-biasa je kat luar, mana pergi taman pakai handphone pun boleh dah. Ni kualiti dia macam smartphone tau. Bila kita zoom besar, dia pecah lah. Smartphone zoom pecah pun memang pecah. Smartphone ni dia memang sesuai untuk tatapan ni saja kan. Dia tanya dia nak print dalam poster size lah, gambar family kan, gambar raya kan, takkan nak print 4R kan. Itulah salah satu. Dan bagi yang adik-adik kakak pula, jurufoto baru lah, kalau nak buka studio, biasanya studio ni, kalau dah sebut studio ni, dia memang boleh dikatakan studio ni, bila kita sebut pasal studio, dia pasti hasil daripada studio ni biasanya berkualiti tinggi lah. Pasal tu orang guna large, softbox, kamera pun megapiksel yang besar kan. Pasal dia tak sama dengan di luar. Kalau gambar di luar, gambar santai-santai tu cantik, tak perlu dah orang pergi studio kan. Studio ni pasal orang kata highest quality lah. Dia terkawal benda tu kan. Dan kepada adik kakak yang baru-baru nak buka kan, dalam studio ni kalau menggunakan lighting ni, kita first kali kalau kita nak test lighting tu, set kena ISO paling rendah lah kamera kita tu ada kan. Kalau kamera kita ada ISO 50, set ke 50. Kalau kamera kita ada 100, set ke 100. Aperture pula untuk portrait ataupun group foto ni kita boleh set dalam f8, 9. Ni untuk 2-3 orang lah kan. Kalau ramai kita boleh letak 16 macam tu kan. ISO kita maintain lah. Lepas tu kita adjust lighting itu okey ke tak okey kan. Kalau lah kita letak ISO 100, aperture f16, lepas tu shutter tu untuk studio ni dalam 1160, 1200 kan. Macam tu lah. Jangan lebih lah daripada sync tu kan. Nanti dia jadi gelap pula atas tu. Tu bab lain lah. Bila kita dah set ISO rendah, dah set aperture kecil, kita tembak lighting, tengok macam mana. Gelap ke tak gelap. Kita agak-agak lah panggil lah. Mula-mula tu panggil lah kawan-kawan kita dalam 5 orang, betul 10 orang lah tengok. Cukup tak lighting tu. Kalau kita pakai aperture ISO 100, kita letak aperture f16, kita bantai flash, masih lagi gelap. Kita dah full power pun masih lagi gelap, maksudnya lighting kita tak mencukupi lah. Itu masanya untuk kita upgrade lighting. Lepas tu kita test lagi. Ini baru-baru kepada mereka yang baru nak buka studio lah kan. Dan sekarang ni flash tak mahal tau. Flash kalau banding dengan dulu lah kan, tak mahal pun, 2-3 ringgit pun duit juga. Tapi banding dengan dulu, kalau tak zaman 30 tahun dulu tak ada 5-6 ribu 30 tahun dulu tu susah. Sekarang ni set flash, bukan flash ni flash yang studio tu, yang pakai elektrik tu, satu flash macam kodok MS300 ke tak silap kan. Entry level lah kan, dalam 400 lebih macam tu. Satu lah, kita kena ada 2 lah. 2 flash tu baru dalam tak sampai 1000. Lepas tu beli softbox lagi kan. So dia punya cost dia tu tak mahal. Kalau tolak kamera tu kita anggap dah memang ada kan, tak sampai 5000 pun semua tu kan. Softbox kita beli. Dah flash ni kalau boleh janganlah beli 2 saja, beli 3 lah, at least 3. Pasal apa, kalau lah biasa minimum kita shoot untuk 5-10 orang tu dalam 2 flash cukup. Tapi in case kalau terbakar ke apa, kita ada backup. Kita tak boleh dah anggap 2 tu je ada kan. Ada backup macam tu, at least beli 3 lah. Kalau dah tak cukup modal tu,
janganlah buka dulu kan. Kita just nak pakai. Orang kata, ada setengah orang kata tak apa, kita belajar sambil bekerja, belajar dari pengalaman. Tapi itulah, bila belajar dari pengalaman akan mengakibatkan pelanggan tak puas hati. Dia macam ni kan. Ada pelanggan komen, bang, gambar dah datang. Bayangkanlah kalau family mood raya kan, nak bergambar di studio, pakai cantik-cantik semua, bergambar di studio, ambil flash, lilap-lilap, balik rumah mungkin dalam, kalau dia shoot pagi ataupun petang ataupun malam tu, dia tunggu gambar, tengok gambar, aduh hancur kan. Memang kecewa lah kan. Tapi itulah, dua-dua pun salah jugalah kan. Salah yang client pun patutnya, bagi saya lah, sebelum tengok pergi ke mana-mana studio tu, buat homework sikit lah. Kita nak bayar ni at least 200-300 juga. Satu sesi tu setengah jam pun mungkin 200-300 kan, yang tanpa album, tanpa print ke apa kan. Kita boleh tengok dekat IG diorang tu, ada setengah-setengah studio ni dia akan tunjuk behind the scene dia juga. Behind the scene dia kita boleh tengok lighting dia macam mana semua kan. Dan percayalah cakap saya, kalau studio dia tu peralatan lighting dia cukup kan, gambar yang bakal dihasilkan insya-Allah okey lah. Maknanya dia tahulah yang kepentingan lighting tu. Kalau dalam studio, kalau dalam IG tu dia tak ada tunjuk satu behind the scene ataupun gambar lighting yang digunakan, itu macam susah lah kita nak adjust lah. Ataupun kita boleh pergi 2-3 hari sebelum shoot tu, tengok dulu, buat appointment dulu. Jangan terus-terus pergi. Terus-terus pergi, bawa satu family pergi tengok ramai-ramai. Jangan keluarga kita, keluarga orang lain sekali kan, keluarga adik-adik kita pergi tengok, boleh tengok, alamak, macam ni je studio kan. Tengok lagi cantik, bila pergi tengok lighting ada 1-2 macam tu kan, sobok pun tak ada, kita tengok. Tapi itulah, bukan semua orang tahu bab fotografi ni. Tapi kepada yang dengar ni, yang tengok ni, macam itulah cara dia kan. Sebab baiknya kalau kita nak untuk bergambar dengan family ni, dengan family ramai-ramai ni kan, kalau kita pergi studio tu jangan terus booking, tengok di IG terus booking terus pergi kan. Sebaik-baiknya kalau ada masa lah, tapi memang sebaik-baiknya duit tau. Kita bayar orang kan, kita pergi appointment tu, tengok studio macam mana, pergilah 2-3 studio pun tak apa kan. Memanglah bayar tak adalah mahal sampai beribu sampai nak buat macam tu kan. Tapi kita nakkan gambar tu berkualiti. Bagi jurufoto pula yang baru nak buka studio tu, kena mahirkan diri betul-betul lah dalam bidang fotografi ni. Pasal dalam bidang fotografi ni, bila dah sebut studio ni dah kategori profesional tu. Orang yang ada studio fotografi ni, kalau zaman saya dulu, zaman awal-awal 80-an 90-an tu, bila dah ada studio ni, memang dah kira professional level lah orang kata. Untuk generasi saya tu, another level orang kata. Ni memang otai lah kan. Tapi zaman sekarang ni, sebab kamera pun dah murah kan. Kamera yang entry level 3,000, 2,000 pun dah boleh beli. Flash kalau jenis-jenis godok macam ni pun dalam 300, 400 macam tu kan. Kalau jenis Nikon ni, bayangkan harga dia dah 1,000 lebih. Kalau flash studio pula dulu, kalau macam saya beritahu dulu, 30 tahun dulu, set flash tu pun dah dekat 5,000 kan. Ni harga 30 tahun dulu kan. Sekarang ni kalau 5,000, banyak flash dah boleh beli. Yang satu flash head 400, 500, 2 dah 1,000, 3 baru 1,500 kan. Memang 2-3 job dah boleh cover dah. So kepada klien dan juga jurufoto kan, banyak benda yang kita boleh ambil tiba lah daripada benda ni kan. Untuk jurufoto pula, kalau klien tu, contoh yang macam saya bagi tu pasal gym tadi, kalau ada setengah klien minta kita shoot satu benda interior design ke, yang jenis macam gym kan, contoh lah kan, yang bila kita masuk tengok memerlukan lighting yang banyak kan. At least satu lighting tak cukup, mungkin penjuru kita perlukan 1, 2, 3 lighting ataupun 4 kan, dengan softbox besar untuk dapatkan gambar yang bagus. Kita kira-kira kalkulate semua, tunjuk dekat klien, cakap okey, ini rate, dan termasuk sewa-sewa barang untuk saya shoot benda ni kan, untuk dapatkan gambar yang cantik lah. Memang kita insyaAllah janji gambar tu okey kan. Kalau klien tak terima, kita jangan buat, pasal nanti hasilnya buruk kepada kita sendiri lah. Nanti klien tu pula sembang dengan orang lain, kata kau jangan ambil lah jurufoto ni, teruk lah gambar. Padahal bajet gym owner tu pun tak banyak, tak besar kan. Tapi masalahnya lepas tu dia tak puas hati. Dia tak puas hati ni lah, dia contact saya. Dia dapat saya punya contact number ni daripada Instagram, website lah. Dia mungkin dia tak puas hati kan. Dia jumpa saya punya website tu, dia tanya lah, ada tak saya shoot lah. Saya memang tak shoot lah, saya sibuk dengan kerja-kerja di jabatan. Okey lah, kalau ada benda yang tak puas hati lagi tentang studio ke, saya bersikit, saya boleh kongsi lah. Saya bukanlah full time studio fotografer kan. Kadang-kadang ada saya shoot di office. Tapi kalau ada benda yang memerlukan sedikit bantuan ataupun pandangan lah kan, setakat yang mana saya tahu, saya boleh tolong lah. Okey, nanti apa-apa pun tulis di ruang komen lah. Okey, apa lagi?